Selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah penyelia saya iaitu Sir Shanmugha Nathan A.L. Ramasamy. Nama saya Ivy Michelle Au. Saya pelajar PDP PKK ambilan Jun 2021. Pada pagi hari ini saya akan membuat pembentangan refleksi pertengahan praktikum untuk fasa 2. Okey, ini adalah isi kandungan yang akan saya bentangkan pada pagi hari ini, iaitu yang pertama adalah mengenai maklumat diri, maklumat sekolah, pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPJ yang diaplikasikan di sekolah, kemudian pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperolehi, seterusnya ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan oleh saya dan diserahkan kepada pihak Tabika Kampung Sungai Dami Tuaran. Kemudian komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk maklumat diri, nama penuh yang diberi adalah Ivy Michelle Au. Nombor kad pengenalan 960612125030. Nombor matriks D21070254. Dan sekarang saya berada di semester 6. Tarikh praktikum untuk fasa 2 ini bermula dari 27 Mac sehingga 12 Mei 2023. Tempat praktikum yang saya telah pilih untuk fasa 2 ini adalah di Tabika Kemas Kampung Sungai Dami Tuaran. Dan nama pensyarah penyelia untuk fasa 2 ini adalah Sir Shanmugha Nathan A.L. Ramasamy. Untuk maklumat sekolah pula, nama Tabika adalah Tabika Kemas Kampung Sungai Dami Tuaran. Alamat Tabika Kemas Sungai Dami, PO Box 1198908 Tuaran Sabah. Nama guru pembimbing saya adalah Puan Nur Haja Paradila Nurdin. Bilangan pendidik yang terdapat di Tabika tersebut adalah 1 orang saja. Bilangan pembantu pendidik pula adalah 1 orang sahaja juga. Kemudian bilangan kanak-kanak yang terdapat di Tabika tersebut adalah berjumlah 23 orang. 20 orang adalah dari kalangan kanak-kanak yang berusia 6 tahun, iaitu 10 orang kanak-kanak perempuan dan 10 orang kanak-kanak lelaki. Untuk 3 orang pula adalah kanak-kanak yang berusia 5 tahun, iaitu 1 perempuan dan 2 orang lelaki. Seterusnya pula mengenai pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasikan di sekolah. Yang pertama adalah asas perkembangan kanak-kanak. Asas perkembangan kanak-kanak ini iaitu menurut Carl E. Garrison, perkembangan individu dalam bentuk saiz badan iaitu perubahan otot, tulang, kulit, rambut dan kelenjar. Pertumbuhan ialah bersifat kuantitatif iaitu perubahan saiz dan struktur dalam aspek fizikal, mental untuk mencapai kemuncak bila individu matang. Okey, ciri-ciri pertumbuhan seperti suatu proses yang lengkap dan sempurna, perubahan dapat diukur dan dilihat dengan jelas, dan pertumbuhan seseorang mengikut proses kematangan. Konsep perkembangan menurut Crow and Crow ialah perubahan secara kuantitatif serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial. Perkembangan juga ialah proses yang berterusan dari lahir hingga kematangan dan akhir hayat atau proses individu mencapai kematangan secara berterusan. Ciri-ciri perkembangan seperti perkembangan berlaku daripada keadaan menyeluruh kepada keadaan tertentu. Perkembangan timbul dari tindakan yang saling berkaitan antara pertumbuhan jasmani dan pembelajaran, dan perkembangan dipengaruhi oleh bakat dan persekitaran. Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dan diaplikasikan di sekolah adalah guru dapat merancang aktiviti pembelajaran berdasarkan teori-teori pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Okey, yang seterusnya pula adalah perancangan dan pembelajaran, iaitu dari teori pembelajaran behaviorisme. Psikologi pendidikan, iaitu pembelajaran adalah perubahan kekal yang berlaku dalam diri seseorang individu disebabkan oleh latihan dan pengalaman. Mengaplikasikan teori pelaziman klasik
Pavlov, di mana guru menetapkan kepada kanak-kanak untuk memberikan tumpuan dengan mengulangi perkataan seperti perhatian. Kanak-kanak akan dirangsang pada perkataan tersebut dan seterusnya bertindak balas secara positif terhadap pembelajaran. Teori pelaziman Skinner di mana kanak-kanak akan diberi peneguhan positif sebaik saja gerak balas berjaya dilaksanakan. Seperti kanak-kanak berjaya melaksanakan tugas dengan jayanya, maka guru akan memberi ganjaran seperti pelekat, dan di masa akan datang kanak-kanak akan lebih berusaha untuk menghasilkan tugasan yang lebih baik dan cemerlang untuk mendapatkan ganjaran. Cara ini saya telah lakukan dari awal hingga habis praktikum, di mana setiap pembelajaran atau sesi pengajaran dan pembelajaran telah selesai, saya akan memberikan setiap kanak-kanak ganjaran seperti pelekat ini agar mereka akan menghasilkan sesuatu tugasan di masa akan datang dengan lebih baik, kerana mereka tahu selepas mereka menyelesaikan tugasan tersebut, mereka akan mendapat ganjaran yang setimpal dengan hasil kerja yang mereka telah lakukan. Pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi. Yang pertama adalah teknik dan kaedah pengajaran, iaitu teknik scaffolding yang dilihat sebagai satu pendekatan yang digunakan oleh saya di Tabika. Scaffolding ini dia merupakan proses memberi sokongan atau bimbingan kepada kanak-kanak semasa mereka melakukan tugasan atau aktiviti. Saya juga memberi motivasi ringkas kepada kanak-kanak agar kanak-kanak sentiasa ada keyakinan dalam diri dan sentiasa bersemangat untuk belajar di sekolah. Yang seterusnya pula adalah bidang sosio-emosi. Pengetahuan dan kemahiran baharu yang saya perolehi adalah saya dapat melihat wujudnya attachment, iaitu perasaan keakraban antara kanak-kanak dengan pendidik. Ianya menjadikan kanak-kanak merasa selesa dan gembira semasa berada di Tabika. Seterusnya adalah komunikasi, di mana komunikasi juga sangat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Saya telah mendapat pengetahuan dan kemahiran baru di mana intonasi suara sangat penting untuk kanak-kanak bagi memastikan perasaan atau diri kanak-kanak tidak terganggu. Contohnya, intonasi yang lembut akan membuatkan kanak-kanak selesa berada di dalam sekolah. Begitu juga sebaliknya, sekiranya intonasi pendidik kasar, ianya akan membuat kanak-kanak merasa takut untuk hadir ke sekolah. Kemahiran ini saya telah gunakan di setiap hari yang saya hadir ke Tabika tersebut. Saya menggunakan intonasi yang suara yang lembut macam begitu supaya kanak-kanak pun merasa selesa dengan saya, sebab saya adalah merupakan guru pelatih di Tabika tersebut. Jadi saya kena ada satu komunikasi dua hala yang baik terhadap kanak-kanak agar apabila saya melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, mereka dapat berkomunikasi dua hala dengan baik dengan saya dan memberi respon yang sewajarnya. Ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan. Berada di Tabika selama 6 minggu merupakan satu tempoh yang agak singkat kerana saya cuma hadir sebanyak 12 hari penuh seperti yang diminta oleh pihak institut saya. Tetapi pada minggu pertama setelah hadir selama 5 hari penuh kerana saya ingin menyesuaikan diri di Tabika tersebut, dan sesi berkenalan dengan guru, pembantu guru dan kanak-kanak di Tabika juga sangat penting. Secara peribadi, tempoh tersebut agak singkat untuk saya menghasilkan inovasi yang sangat menarik, tetapi saya tetap berusaha untuk menghasilkan inovasi kepada pihak Tabika di tempat saya praktikum untuk menghargai jasa pihak Tabika yang telah banyak membantu saya sepanjang praktikum fasa 2 ini. Untuk menghargai pihak Tabika, saya telah mencipta kotak ajaib vokal untuk disumbangkan ke pihak Tabika untuk kegunaan di masa akan datang. Bahan yang digunakan oleh saya adalah kotak kasut dan dilubangkan untuk memasukkan vokal di tempat yang betul. Aktiviti seperti ini akan membuka minda kanak-kanak untuk berfikir dan mencari jalan penyelesaian. Di samping itu, menganalisis dan memahami tahap perkembangan kanak-kanak 5 hingga 6 tahun di Tabika, saya juga telah melakukan amalan ganjaran atau reward kepada kanak-kanak di Tabika, di mana setiap akhir sesi pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan diberikan ganjaran atau hadiah kerana minat untuk belajar dan dapat menyiapkan tugasan yang diberi.
Pada masa yang sama juga, saya juga telah menerapkan konsep belajar 3E, yaitu explore, eksperimen, dan experience. Pendekatan ini bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak 5 dan 6 tahun yang akan belajar melalui dunia persekitaran menerusi penerokaan, eksperimen, dan pengalaman Piaget. Saya dapati kanak-kanak begitu berminat dan seronok untuk datang ke sekolah. Pada minggu pertama saya berada di Tabika, saya dapati seorang kanak-kanak yang setiap kali pagi akan tiba ke sekolah dengan keadaannya menangis dan kelihatan tidak berminat untuk hadir ke sekolah. Namun untuk dua sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan dan akan diberi ganjaran pada akhir sesi pengajaran pembelajaran, saya telah melihat dan saya dapat melihat perubahan kanak-kanak tersebut yang pada mulanya datang ke sekolah dengan keadaan yang tidak bersedia dan menangis, dan kemudian setelah beberapa kali mengikuti sesi pengajaran pembelajaran dan kanak-kanak juga mulai merasa seronok dan berasa bersedia untuk ke sekolah dan tidak menangis lagi. Malah terdapat juga kanak-kanak yang datang ke Tabika pada awal pagi dan mendekati saya dan memberitahu hendak belajar. Senario tersebut menjelaskan kepada saya bahawa pendekatan pembelajaran yang digunakan dapat menarik minat kanak-kanak. Komen dan reaksi terhadap pengalaman di sekolah pula, penyataan profesional sebelum menjalani praktikum. Saya mengharapkan praktikum fasa 2 yang akan dijalankan dapat memberi pengetahuan kepada saya mengenai pengurusan Tabika dengan lebih mendalam. Selain itu, saya dapat menimba ilmu mengenai pengurusan kanak-kanak secara sistematik. Penyataan profesional 6 minggu menjalani praktikum pula. Setelah saya menjalani praktikum fasa 2 telah memberikan saya pengalaman yang bermakna sebagai seorang guru pendidikan awal kanak-kanak. Terdapat beberapa perkara yang saya sangat syukuri. Perkara pertama adalah perkongsian ilmu dengan pendidik di Tabika mengenai pendekatan pembelajaran di Tabika. Dan perkara kedua adalah saya terkesan dengan teknik scaffolding yang diamalkan di Tabika yang sangat sesuai untuk kanak-kanak. Yang perkara yang ketiga pula adalah tunjuk ajar dan kerjasama daripada pendidik dan juga pembantu pendidik di Tabika sangat-sangat membantu. Secara kesimpulannya, penempatan praktikum guru PDP PKK di Tabika menjadi satu peluang kepada guru-guru pelatih PDP PKK untuk berkongsi pengetahuan mengenai pengurusan kanak-kanak dan juga bentuk pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut perkembangan kanak-kanak. Untuk penghargaan, Tabika Kemas Kampung Sungai Damit Tuaran, iaitu penghargaan untuk Sir Shanmuganathan Ramasamy sebagai pensyarah penyelia dan Puan Nur Haja Paradila Nurdin sebagai guru pembimbing dan pendidik di Tabika Kemas Kampung Sungai Damit Tuaran, pembantu pendidik di Tabika Kemas Kampung Sungai Damit Tuaran, dan juga kanak-kanak di Tabika Kemas Kampung Sungai Damit Tuaran. Sekian saja pembentangan saya pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih.